Tuan-tuan bagi di dunia ni sebelah biji kurma. Katalah 5 kupang RM1. Tuan-tuan buh dalam tabung ke apa ke yang kecil. Tapi sumber halal. Daripada duit tuan-tuan. Daripada ikhlas. Tak ada langsung riak ke apa ke. Allah ambil. Dia naik pergi ke langit. Allah ambil simpan. Dia berkembang biak. Jadi bila esok kita nak ambil, kita duk ingat pahala tu 5 kupang RM1 tu lah. Dia dah jadi sebesar gunung. Beberapa amalan yang mungkin kita anggap ringan, kita anggap lekeh, tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Tengok. Yang ni saya nak kongsi dekat tuan-tuan beberapa amalan yang kecil, lekeh. Lekeh ni bukan kita hina amalan tu, tapi kita rasa benda tu biasa. Benda tu orang kata apa, ordinary. Benda tu orang kata semua orang boleh buat lah, tapi sebenarnya lebih besar di sisi Allah. Tengok, Nabi SAW sebut, man tasaddaqa bi'adlin tamratin min kasbin tayyibin wala yas'adu ila Allah illa tayyib. Nabi kata, sesiapa yang bersedekah bi'adli tamratin, sebelah buah kurma. Sebelah buah kurma tu bukan sebiji, sekerat. Min kasbin tayyibin, daripada hasil kerja dia, sumber yang halal. Tuan-tuan, sumber yang halal. Dia bagi itu sikitnya, tapi itu daripada jerih payah dia, daripada usaha dia, daripada dia pergi kerja, dia ambil cari rezeki yang halal. Ada orang bagi banyak. Dia kata banyak hang bagi ni sampai 1000. Dia kata tak banyak mana, kena nombor 1. Banyak mana nombor 1? Kat juta jugalah. Tu teringat kat masjid ni bagi 1000. Dia kata saya pun nak cerita bagi yang boleh bagi 1000 ni. Kita boleh 1000 ni besar tak tangguh lah masjid ni kan. Ingat nak bubuh nama dia lah kan. Dia kata cerita yang saya boleh ni pun saya bukannya penat. Pasal tu tuan-tuan, orang yang boleh bagi duit yang salah ni, pasal dia bukan payah nak dapat. Dia tak payah teruk-teruk nak dapat. Pasal tu dia nak bagi pun mudah. Pasal tu kadang-kadang orang yang bagi ni, dia satu bukan duit dia. Bukan duit dia, memang dia boleh bagi lah. Cuba kalau duit dia. Kan? Macam Pak Haji Nazrin, dia kata, ustaz ni saya ada 500 tolong bedak. Tak ada petang saya bedak lah. Pasal bukan duit saya, duit dia. Saya pun tak rasa letih, penat nak cari. Macam orang kena ekor lah. Dia kata saya main sembahyang asar itu tu imam. Tiba-tiba ternampak nombor motor tu imam. Saya pun pi beli, nak dijadikan rezeki Allah Ta'ala, kena tu imam. Tu yang saya main bagi 1000 kat masjid, 1000 kat tu imam. 2000. Hang kena punya mana tu lah saya kata dekat juta. Allah tu imam oi. Tu imam kata alhamdulillah. Macam kadang-kadang ada orang boleh pi. Pasal tu dalam kaedah Al-Izzuddin Abdul Salam kata, pahala bergantung kepada kadar payahnya kamu melakukan benda tu. Dia tak sama kan. Satu orang yang duduk dekat masjid 3 langkah sampai, dengan orang yang duduk jauh. Orang yang duduk jauh tu pahala dia lagi besar. Tu yang Nabi marah, bukan marah, Nabi larang. Satu kumpulan mereka nak jual tanah. Mereka nak jual tanah, nak beli tanah tepi masjid, masjid Nabi lah. Benda tu sampai dekat Nabi. Nabi panggil dia, apa? Nabi kata, betul ke hampa nak jual tanah rumah hampa? Betul, kami nak main beli tanah tepi masjid Nabi ni, nak memudahkan kami main masjid. Nabi kata jangan. Nabi kata setiap langkah menghapuskan dosa,
Setiap langkah memberikan pahala, setiap langkah menaikkan darjat di dalam syurga. Nabi kata hampa duduk jauh tu lagi bagus daripada hampa duduk dekat. Tu Nabi yang kata. Jadi maksudnya lagi jauh hampa susah lagi besar pahala. Nampak tak tuan-tuan? Macam tu juga. Tak sama orang yang mudah nak melakukan satu benda dengan orang yang susah nak melakukan satu benda. Boleh faham? Lagi susah, bukan kita pergi cari payah. Benda tu memang susah. Contoh orang yang sakit, berusaha juga nak main masjid dengan orang yang sihat. Tentu tak sama pahala dia di sisi Allah. Pasal tu orang bincang, orang kaya yang buat baik dengan orang miskin yang buat baik. Orang kaya ni bila dia buat baik, besar juga pahala dia. Pasal apa? Pasal dia boleh buat jahat dan dia ada kemampuan nak buat jahat, tapi dia buat baik. Dan kadang-kadang orang miskin ni yang mereka tak boleh nak buat jahat tu pasal mereka tak ada duit. Mereka tak ada peluang tu. Faham tak? Dia tak pasal apa yang main masjid aja free, boleh makan free pula. Pergi tempat lain semua kena bayar duit. Kan? Nampak tuan-tuan? Faham tak? Jadi kadang-kadang orang tu dia tak buat jahat bukan kerana dia tak mau buat, tapi tak ada peluang. Satu orang lagi dia ada peluang, tapi dia yang tak mau buat. Boleh banding tak? Satu orang ada peluang nak buat jahat, ada ruang nak buat jahat, ada kemampuan nak buat jahat, dia tak mau buat. Yang seorang lagi dia tak buat jahat pasal dia pun tak ada kemampuan, tak ada peluang, tak ada ruang, tak ada tempat, tak ada masa, tak ada duit nak buat. Dia pun tak buat. Tentu tak sama. Nampak tuan-tuan? Baik. Kemudian Nabi kata, sebelah kurma yang dia sedekah tu naik kepada Allah. Naik kepada Allah. Kemudian Allah terima sedekah itu dengan tangan kanannya. Kemudian Allah jaga sedekah itu sehinggalah sedekah itu di akhirat esok menjadi sebesar gunung. Tuan-tuan bagi di dunia ni sebelah biji kurma, katalah 5 kupang RM1. Tuan-tuan buh lan tabung ke apa ke yang kecil. Tapi sumber halal daripada duit tuan-tuan, daripada ikhlas, tak ada langsung riak ke apa ke, Allah ambil, dia naik pergi ke langit, Allah ambil simpan, dia berkembang biak. Jadi bila esok kita nak ambil, kita duk ingat pahala tu 5 kupang RM1 itulah, dia dah jadi sebesar gunung. Dan ada beza tau, kalau bukit kecil, kalau gunung ni lagi besar daripada bukit, kan? Dalam sebahagian riwayat gunung ni merujuk kepada Uhud lah, sebesar Uhud. Nampak? Kita nampak kecil tapi sebenarnya besar, kan? Okey.